pakai baju warna hijau hari ni. Atas putih. Atas putih. Okey, dapat juga sikit. Subhanallah. Dan mungkin apa yang kita boleh buat lepas pada ni, apa ni Allah bersemak tuan-tuan sekalian. Nanti suami kita nak pergi kerja ni awal lagi kan, kita nak siap baju suami kan. Ayin baju suami itu nak pergi kerja tu, ayin baju warna putih untuk dapat fadilat memakai pakaian putih pada hari Jumaat. Kalaulah semua umat Islam memakai mengikut sunnah Nabi SAW pada hari Jumaat ni, maka semua orang, tuan-tuan boleh bayang tak, kat masjid tu putih je. Orang dekat jalan putih je. Subhanallah, nampak aizah kehebatan umat Islam. Kan Allah SWT tuan-tuan. Lagi apa tuan-tuan? Allah SWT hari Jumaat disunatkan kepada orang lelaki untuk pergi awal ke masjid, kemudian duduk beriktikaf di masjid, duduk kemudian solat Jumaat dan sebagainya. Allah SWT. Dan selain daripada amalan-amalan tersebut, disunatkan juga kepada kita pada hari Jumaat untuk kita membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Selain daripada kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran, berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi SAW, kita juga disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Yang Nabi SAW mencerita tentang kelebihan-kelebihan membaca surah Al-Kahfi. Di antaranya Allah akan memberikan kepadanya cahaya bainal Jum'atain, di antara dua Jumaat. Ada satu riwayat lain, Allah akan keluar cahaya daripada hingga ke langit nanti pada hari kiamat dan sebagainya. Itu di antara amalan-amalan sunnah yang boleh kita buat pada hari Jumaat. Apa yang kita boleh conclude daripada perbincangan kita ni, bahawa hari Jumaat merupakan hari istimewa untuk orang Islam. Hari istimewa untuk kita dan dia merupakan hari perayaan, hari perhiasan. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Kuku semua pastikan nak potong kuku hari Jumaat. Nak bersih rumah hari Jumaat. Nak Allah SWT nak pakai putih, nak pakai wangi-wangian, pakai hari Jumaat. Dan semuanya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, hari Jumaat merupakan hari istimewa untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wasallam. Hari raya mingguan dan hari istimewa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut sebentar tadi, mandi sunat, potong kuku, buang bulu, wangi-wangi, pakai pakaian yang putih, pergi ke masjid awal dan membaca surah Al-Kahfi. Itu sunnah pada hari Jumaat yang sangat-sangat dituntut. Baik. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah di antara sunnah-sunnah ataupun amalan-amalan sunat yang dilupakan, ditinggalkan? Allahumma salli ala Muhammad. Banyak sebenarnya dalam urusan kehidupan kita yang kita telah meminggirkan amalan-amalan sunat tersebut. Di antaranya salli ala Muhammad, ialah sebagai contohnya sunnah ketika memakai sandal, memakai kasut dan ketika menanggalkan kasut. Ini contoh yang simple aja. Kita tuan-tuan pakai kasut kaki apa? Bertanya, tolong jawab, tengok yang kat rumah tu. Pakai kasut kaki, nak pakai kasut kaki kanan, nak tanggal kasut kaki kiri. Simple aja sunnah dia. Tapi ada pahala tak? Ada pahala tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak pakai baju, mulakan dengan tangan kanan. Nak tanggal nanti mulakan dengan sebelah kiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah tuan-tuan, Allah Muhammad. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika menanggalkan pakaian. Ada doa lain riwayat. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dalam satu riwayat cerita Allah SWT bagaimana bila kita tanggalkan pakaian ni, ramai yang nak tengok tubuh badan kita ni. Ramai nak tengok. Orang pun nak tengok. Orang ada yang bukan orang pun nak tengok. Di kalangan jin, di kalangan makhluk-makhluk Allah yang lain pun teringin nak tengok juga. Kalau orang tak apa, kita boleh tutup pintu kunci, orang tak nampak. Tapi kalau bentuk-bentuk makhluk Allah yang lain, sampai ke dalam pintu pun dia boleh masuk lagi, dalam bilik pun boleh masuk, maka diajar kepada kita untuk kita hijabkan, Allah hijabkan diri kita itu daripada dilihat oleh orang lain atau makhluk lain. Jadi waktu kita tanggalkan pakaian, kita baca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ada doa dia. Dan Allah SWT Muhammad. Itu di antara sunnah-sunnah yang kita lupakan. Dan di antara perkara sunnah yang kita pinggirkan atau kita lupakan ialah bila kita sanggup untuk meletakkan ada panduan yang lain yang lebih hebat daripada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sekarang ni kita ikut idola ni. Ni zaman ni kita kena ikut ni K-pop gitu. Kan seperti itu. Nabi SAW pakai macam ni. Kita tak mau yang ni, kita pakai yang ni. Sekarang ni macam ni. Meninggalkan atau memilih idola yang lain ataupun panduan yang lain dan mengatakan panduan yang lain itu lebih baik dan lebih cantik daripada bagi Nabi SAW. Ini di antara salah faham ataupun sunnah, satu perkara yang telah ditinggalkan, telah dipinggirkan dalam masyarakat kita. Pertama, mudah-mudahan terjawab. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Dia kata tak sesuai dengan zaman sekarang dan mungkin sesuai hanya untuk bangsa Arab saja. Ya Allah Rabbi, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Perkataan yang tak sepatutnya keluar daripada kalam orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Tadi kita baca dah tafsiran daripada yang disebutkan sebagai sunnah. Apakah yang dimaksudkan dengan sunnah? Apa saja perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrir Nabi ataupun iqrar Nabi SAW atas apa ada dalam urusan kehidupan. Maka kalau kita ikut saja perbuatan Nabi, pasti ada ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Ittiba' li Rasulullah SAW. Panduan kita mengikuti pada panduan baginda Nabi SAW dalam urusan kehidupan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Apa yang akan kita dapat bila kita ikut sunnah Nabi SAW? Apa yang Nabi SAW buat, tuan-tuan? Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang pertama di antaranya ialah Allahumma salli alaihi wasallam, kita akan memperoleh barakah dan lain-lain manfaat dalam kehidupan. Seperti mana kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa dalam kita mengikuti sunnah baginda Nabi SAW dalam urusan kehidupan kita, terdapat keberkatan. Apa maksud berkat? Ziyadatul khair, bercambah kebaikan dalam kehidupan kita. Lagi, meraih keredaan Allah. Allah redha dekat kita. Lagi, Allahumma salli alaihi wasallam, dia akan meninggikan darjat kita. Lagi, dia akan mententeramkan hati kita. Lagi, dia akan menenangkan tubuh badan kita. Lagi, dia akan membuat syaitan marah kepada kita. Lagi, dan dia akan berjalan di atas jalan yang lurus. Ini di antara dia baru satu poin dia ni, kelebihan tentang beramal dengan sunnah Nabi SAW. Allah bagi redha kat kita, Allah bagi berkat kat kita, Allah akan angkat darjat kita, Allah akan tenteramkan hati kita, Allah akan tenangkan tubuh badan kita, buat syaitan marah pula. Dan kita berjalan di jalan yang lurus, siratul mustaqim tadi ni. Jadi subhanallah, tuan-tuan, Allah Subhanahu dan panduan kehidupan baginda Nabi SAW untuk kita ikuti ini akan berlangsung sampai ke hari kiamat. Apatah lagi dalam keadaan kita duduk pada zaman fitnah, kita sangat-sangat memerlukan panduan baginda Nabi SAW. Sebab salah satunya ialah apabila kita beramal dengan sunnah Nabi SAW, dia akan menghalang kita daripada kita melakukan perkara kemaksiatan. Dia jadi shield, dia jadi perisai. Pakai serban ni bukan sebab handsome lah juga sikit Azrin kan. Sedia siapa tuan-tuan, ni pakai ni macam ni pakai Azrin pakai ni. Nabi SAW biasa pakai 2 lapis pakaian. Satu dia pakai kamis dekat bawah, dan Nabi SAW akan pakai lagi satu di atas, nama jubbah, letak di atas. 2 bentuk pakaian Nabi SAW pakai. Bila kita pakai macam ni, nak rasa nak pergi tengok, nak buat benda tak baik pun rasa macam tak patut kan, ni tayak atas kepala lah, serban atas kepala lah. Pakai macam ni, takkan nak jeli-jeli lagi, takkan nak buat benda tak baik lagi kan, takkan nak karaoke lagi kan, dah pakai macam ni. Maka subhanallah, automatically dia akan menghalang kita daripada kita melakukan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita buat. Itu panduan, mudah-mudahan insya-Allah jadi manfaat bagi kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang Nabi SAW akan memulakan apa saja urusan dengan sebelah kanan. Sebelah kanan. Ini tuan-tuan yang perlu kita praktikkan dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi SAW sikat rambut pun Nabi SAW mulakan sebelah kanan dulu. Masuk nak jalan start kanan. Kita memang kalau nak pergi rumah orang memang langkah kanan dulu. Rambut tadi tu sikat sebelah kanan ke ataupun sikat ke sebelah kanan? Dia memulakan sebelah kanan. Sebab Nabi SAW belah rambut dia. Belah rambut dia mulakan sebelah kanan dulu. Jadi Allah SWT sehingga ke tahap macam tu, detailnya Nabi SAW. Jadi Allah SWT semua urusan-urusan yang baik Nabi SAW akan mula sebelah kanan. Kita kalau nak pergi rumah orang, memang kita start kaki kanan dulu. Pasal apa? Lagi takut, lagi nak orang hidang, kita kata apa? Alhamdulillah langkah kanan ni. Tapi sebenarnya dalam setiap urusan kehidupan kita, mulakan sebelah kanan. Nak pegang kanan dulu. Nak bahkan kalau ada orang di kiri kanan kita, kan kita nak bagi contoh, kita nak bagi apa, nak bagi air kata sebagai contoh, kita paskan kepada orang kanan dulu. Nabi SAW ajak dekat kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam, semua urusan kanan kecuali kepada tempat-tempat yang Allahumma salli ala Muhammad, tempat-tempat yang kotor ataupun tempat yang kurang mulia dia. Kita nak masuk ke tandas, masuk kaki kiri dulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tangan kiri digunakan untuk urusan-urusan kekotoran, urusan-urusan terkait dengan kotoran. Sebab tu kita kurangkan sallallahu alaihi Muhammad. Jangan makan dengan tangan kiri. Jangan minum dengan tangan kiri. Makan tangan kanan cantik dah, lepas tu minum pula dengan tangan kiri. Macam tak gam sallallahu alaihi Muhammad. Itu dah ni. Jadi gunakan tangan kanan untuk urusan semua urusan kebaikan. Saya pun pakai jam tangan kanan.
Waktu dulu pernah sekali, waktu tengah duduk kuliah, guru kata apa? Jam tu pakaian, perhiasan kan? Perhiasan. Nabi sebut, Imam Syafi'i sebut perhiasan letak kat tangan kanan. Semua jenis perhiasan kat tangan kanan. Tangan kiri, dia lebih kepada bahagian-bahagian benda-benda kotoran. Saya cermat, maka jam tu kan perhiasan kita. Pakailah sebelah kanan. Lepas tu senyap-senyap buka pindah jam. Saya takut Ustaz nampak. Lepas tu cari jam tak jumpa. Jangan tak ada sebelah sini. Lama-lama dah biasa. Sebab sesuainya perhiasan di sebelah kanan. Tapi dan Allah SWT, apa saja panduan Nabi SAW tunjuk, dia pasti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mesti ada hikmah yang terkandung di sebalik. Sebagai contoh yang Tuan Haji Tokunan sebut tadi ni, baring sebelah kanan. Nabi SAW suruh baring sebelah kanan. Kita ikut panduan Nabi SAW. Rupa-rupanya subhanallah, tak dicerita Nabi SAW dulu pasal perut dekat mana, hati, jantung dekat mana sebagainya. Nabi SAW suruh baring sebelah kanan je. Rupa-rupanya bila kita baring sebelah kanan, apa yang jadi? Tuan-tuan, perut kita yang sebelah kiri ni, usus kita besar tu, dia tidak kompres, dia tidak menekan kepada Allah maksud semua organ kita yang lain. So kalau kita biasa baring sebelah kiri, kita akan jadi heartburn. Dia akan gas ni akan push balik naik ke atas sebagainya. Rupa-rupanya macam tu. Jantung kita pula tidak dikompres oleh tubuh. Berat badan tu menekan jantung kita yang duduk sebelah kiri ni. Jantung kita duduk sebelah atas. Dan ulama-ulama tasawuf kata apa? Bila jantung di sebelah atas, tak ada benda yang menutupnya, maka dia mudah untuk bangun tahajud, mudah untuk dia bangun pada qiyamul lail sebagainya. Wallahu a'lam. Tapi apa yang Nabi SAW buat, kalau kita ikut, mesti ada hikmah yang terkandung. Nabi SAW suruh tutup lampu. Saya terbaca lah satu artikel. Kata, Nabi SAW suruh bila tidur, tutup padam pelita kamu. Lalu Rasulullah SAW, dan sekarang kalau dulu boleh difahamkan bahawa kalau lampu pelita ni ada api, nanti kot dia jatuh ke terbakar kan. Lalu tiba-tiba kajian dibuat dan dinyatakan bahawa apabila kita tidur dalam keadaan cahaya yang terang, cahaya dalam bilik kita tu, maka Rasulullah dia menghidupkan sel-sel kita ni yang sepatutnya dia rehat. Tubuh badan dia sepatutnya dengan suasana yang gelap, dia nak rehat. Tapi dengan cahaya yang cerah, terang, dia hidup, dia bekerja. Lepas tu dia mengaktifkan sel-sel yang tak sepatutnya dia aktif. Rupanya macam tu. Jadi subhanallah, bila kita ikut panduan Nabi SAW, mesti ada hikmah yang terkandung di sebaliknya. Yang kedua, pasal masuk kaki sebelah kiri. Masuk kaki kanan memang jam lagi sikit. Tapi ada kawan saya buat macam tu semua. Sahabat-sahabat saya, dia masuk kereta. Saya tengok dia masuk kereta, pasal apa? Masuk macam tu, macam terkekil macam tu. Rupanya dia nak masuk kaki kanan dulu. Subhanallah. Tuan-tuan, baik Allah ulama menyebutkan bahawa Allah Muhammad, ada perkara yang mampu untuk kita buat, tapi ada perkara yang tak mampu untuk kita buat disebabkan keadaan dan suasana macam tu. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, di sana walaupun dia sunnah, ada perkara sunnah, tetapi di uruf tidak melihat dia sebagai satu perkara yang boleh dibuat waktu tu. Maka uruf juga terkait. Tuan-tuan, jadi kita cuba untuk beramal dengan sunnah sebaik mungkin. Tapi ada bahagian-bahagian tertentu yang tidak mampu untuk kita lakukan, dan itu dimaafkan pada syarak. Bukanlah kita sengaja untuk meninggalkan sunnah, tetapi suasana dia macam tu. Nak buat macam mana? Subhanallah, boleh kiai. Siapa boleh kiai? Tuan Haji Tokino akan boleh angkat kaki masuk kaki kanan dulu. Ala wassalam. Tapi tak semua orang boleh buat macam tu. Paling tidak kita sudah berhajat untuk melaksanakan sunnah tersebut, tapi kita tak mampu disebabkan oleh suasana dan keadaan dia. Wallahu a'lam.